A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan anda bersama saya Coach Fakrul #Terus Secara Tenang 26 hari bulan Ogos 2021 hari Khamis. Kita berada di minggu-minggu penghujung untuk bulan Ogos dah. Bulan Ogos ini dah bulan 8 guys. Bulan 8. Pejam celik. Separuh tahun sudah berakhir dengan 2 bulan, hampir masuk 3 bulan. So ada lagi tinggal 3 bulan ke hadapan, 4 bulan ke hadapan lagi. Okay. Bulan 9, 10, 11, 12. Oh my god. Tinggal 4 bulan sahaja. Ya Allahu Akbar. Bulan 7, bulan 8. Dah 2 bulan dah kiranya. Berakhirnya second half of the year 2021 ya. Dengan kita masih dikurung di rumah masing-masing. Dengan kes COVID-19 yang masih 20,000 kes sehari lagi hari ini. Macam best ke best? Apa kata anda? Apa pendapat anda tentang kes COVID-19 yang 24,000 hari ini? Boleh komen sikit dekat ruangan komen di bawah guys. Saya harap anda semua sihat sejahtera yang menonton ni. Kalau anda pun sedang di kuarantin, saya harap dan saya doakan anda dikurniakan kesihatan, kesembuhan secepat yang mungkin insya-Allah. Ikhtiarkanlah apa sahaja yang boleh. InsyaAllah semoga Allah permudahkan urusan. Semoga Allah permudahkan untuk anda pulih sepenuhnya insyaAllah. So anda dah tak perlu pakai, kalau pulih anda tak perlu dicocok vaksin lah. Baik, so kes hari ini 24,599. Adakah hari ini kes terbaru ini 24,599 ini the top one, jumlah tertinggi dalam sejarah sekarang ni pada hari ini 24,599. Rasanya mungkin ada juga kes-kes yang Exco Kedah kena. Ada juga Exco Kedah kena. So rasanya tak larilah daripada mungkin aktiviti untuk bantuan di Yan Kedah, Gunung Jerai Yan Kedah, iaitu aktiviti untuk menyelamatkan ataupun misi bantuan giat dilakukan di sana. So mungkin kat sana juga boleh berlakunya kluster kluster barulah kat sana, tapi kita tengoklah apa yang berlaku. Dan jumlah kematiannya 353 juga paling tinggi setakat ini paling tinggi setakat ini guys. Wow, saya tak tahu nak cakap apa, tapi semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Itulah apa yang saya cakap tadi adalah saya doakanlah kepada kenalan-kenalan kita yang mana diketahui dijangkiti COVID dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik. Semoga dikurniakan kesembuhan kepada mereka semua. Jadinya okey, waalaikumsalam. Lagi 4 bulan saja. Ya, terima kasih Puan Umi Hani. Apa akan jadi seterusnya? Ya, itulah soalan saya. Apa akan jadi seterusnya? Saya tak tahu. Jadi kita nak kena tengok lah. Kerajaan, tak silap saya, akan mengumumkan iaitu Perdana Menteri kita yang ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri akan mengumumkan barisan kabinetnya pada hari esok pukul 11.30 pagi. Itu yang dijangka lah. Itu yang dijangka. Jadi kita lihatlah apakah respons terhadap barisan kabinet yang telah diumumkan. So towards menjelang ke arah barisan kabinet yang diumumkan esok,
pasaran hari ini melonjak naik, tuan-tuan, melonjak naik. Ini mungkin satu lagi faktornya adalah kestabilan politik. Okey, kestabilan politik. Ada pendapat-pendapat lain, warga-warga political yang lain, politician lah, warga politician yang lain berpendapat bahawa apabila apabila gabungan kerajaan yang mungkin disarankan oleh YDP Agong untuk kerajaan sekarang ini bekerjasama dengan pihak pembangkang, kebarangkalian pula ada strategi-strategi mengambil alih kerajaan. Sekali lagi, Allah Akbar, saya pun tak tahu macam mana dia punya strategi, tapi hopefully tak adalah. Hopefully kita, orang kata apa, masih dalam keadaan stabil. Kita tak naklah benda-benda yang mereka kabur-kaburkan tu menjadi kenyataan. Apa dia? Desas-desus lah. Desas-desut. Desas-desus guys. Desas-desus menyatakan kalau collaboration dengan Pakatan Harapan, PH, dengan pembangkang, kebarangkalian, okay, mereka akan tendang balik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Okay, dengan cara begitu. Jadikan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya tak tahulah itu betul ke tidak. Wallahualam. Jangan ikut. Apa yang saya cakap ni jangan ikut. Jangan ikut. Tak betul sebenarnya. Cuma kita dengar-dengar tu boleh lah. Tapi kita proses lah dulu. Saya bagi tahu ni desas-desus je, kabar angin. Kabar angin je. Jadi hati-hatilah kita. Kita berhati-hatilah dalam perdagangan saham ni. Itu cerita dia. Okay, Malaysia kat mana kedudukan Malaysia? Oh, Malaysia tak jauh daripada kedudukan teratas. Kita tengok Malaysia. Mana Malaysia? Malaysia. Ke saya dah terlepas Malaysia? Rasanya Malaysia boleh tahan champion juga ni. Dekat seluruh negara pun tinggi juga kesnya. Boleh tahan tinggi jugalah kesnya. Okay, Malaysia tangga ke-24. Tangga ke-24. Okay, so ini kes yang tak terkini lah. Ini kes semalam. Semalam. So kalau hari ni 20 berapa ribu guys? 24,599. 24,599. Paling tinggi 23,000. So hari ni merupakan kes tertinggi, paling tinggi lah. Yang dicatatkan dalam sejarah negara. Okay, 24,599 dengan SOP yang masih sama. Dengan plan perancangan ataupun plan pemulihan negara. National Recovery Plan yang masih sama. Yang masih sama. Jadi, Perdana Menteri ni, dia dah jadi Perdana Menteri ni, dia dah 5 hari ke 6 hari dah jadi Perdana Menteri ni, dia kenalah buat keputusan cepat. Kenalah buat barisan kabinet dengan cepat. Esok adalah harinya. Kita itu hari kita dapat tengok hari apa? Hari Sabtu ke hari Ahad dia angkat sumpah jadi Perdana Menteri. So minggu lepas sekarang ni hari Khamis. Sekarang dah hari Khamis. So tak ada barisan kabinet lagi. So siapa yang nak buat kerja-kerja menurunkan kes ni? So takkan dia seorang semua dia nak handle kan? Tak boleh. So dia kena cepat. Dia kena cepat umumkan barisan kabinet siapa menteri-menteri yang perlu menjalankan kerja-kerja untuk tangani COVID ni. Kita nak tengok esok lah. Dan kita akan tengok esok bagi apa reaksi pasaran. Of course lah. Barisan kabinet tu sudah ada bocor-bocor sikit guys. Bocor-bocor sikit takkan tak ada kan. Dia orang ni keluarkan bayangan-bayangan. Memang ada bayangan-bayangan kabinet bayangan. Memang ada kabinet bayangan. Tapi besok hari yang nak dikeluarkan ni. Besok ada hari yang nak dikeluarkan. Teks ucapan dah nak kena tulis dan sebagainya. So barisan kabinet dah nak keluar pagi tu. Mesti ada keluar
Dan kita akan tengok reaksi pasaran pada hari esok. Bagaimana respons pasaran pada hari esok sebelum menjelangnya. Kalaupun keputusannya lah. Keputusannya yang penting. Keputusannya macam mana reaksi pasaran. Tapi esok hari Ahad, hari Jumaat pula. Hari Jumaat ni biasa orang nak buat clearance lah. Orang nak buat clearance. Clearance dalam stock market. Sebab KLCI pun dah menokok setiap hari. Kan? Setiap hari menaik. Ni kalau ikutkan apa? Falsafah. Kalau ikutkan falsafah. Falsafah siapa? Falsafah Warren Buffett. Warren Buffett kata apa? Okay. Ini yang Warren biasa bagi tahulah. Okay. Ni cerita dia. Ini biasa yang kita biasa dengar. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Okay. Yang mana? Ni. Okay. Nampak? Alright. So memang biasanya dalam pasaran inilah bahasa yang selalu digunakan. Falsafah yang biasa digunakan oleh warga trader dan pelabur saham. So anda yang baru masuk dalam pelaburan saham ni, anda kena biasakan benda ni. Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Okay, so sekarang ni pasaran naik. Pasaran dah naik, betul ke betul ni? Pasaran dah naik. Betul ke betul? Pasaran dah naik. Berapa hari dah pasaran naik, guys? Berapa hari dah pasaran naik sejak Perdana Menteri diumumkan? Okay, ambil kau sepah lukisan. Okay, dah berapa hari dah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari berturut-turut pasaran hijau. 5 hari berturut-turut pasaran telah pun hijau. 5 hari berturut-turut. Okay, so ini antara simptom-simptom greedy dah sampai. Tu yang Warren Buffett cakap. Be greedy, be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. So anda boleh amalkan apa yang dikatakan ni. Fahamilah apa yang berlaku. Fahami. Alright. So resistance masih lagi di atas. Masih ada banyak lagi ruang untuk dia melaksanakan ataupun potential upside tu masih ada jauh lagi. 1,600 mana 1,600 dah lepas belum? Hari ni 1590. 1590, 1580, 1600, satu lagi resistant 1600, ada satu lagi resistant psychological level di situ, guys. Di situ. Thank you Tan, thank you. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih. New high sentiasa, ya. Okay, so saya malam ni saya nak sharekan kepada anda potential stocks. Semalam saya sharekan potential stock semalam. Saham apa? Kalau anda masih ingat, tolong tulis di ruangan komen di bawah. Apa saham yang saya sharekan semalam? So teruskan love, like and share anda. Love, like and share anda. Teruskan love, like and share anda. Tag nama kawan-kawan anda untuk belajar saham. Semoga ianya menjadi asbab kepada anda, kawan-kawan anda belajar saham daripada sini. InsyaAllah ilmunya meningkat setingkat lagi lebih tinggi. InsyaAllah dia akan dapat manfaatnya sebab daripada perkongsian anda. Semoga Allah saja yang menggunakan rezeki yang melimpah ruah bagi anda. InsyaAllah. Okay, so teruskan love, like and share. Tag nama kawan anda. Thank you very much guys. I love you. Cik Zari kata air rank. Yes, that's right Cik Zari. Air rank. Betul Cik Zari. Okay, ada lagi tak sama apa yang saya sharekan semalam, malam semalam dalam sembang kencang saham? Saya akan ke udara hanya sampai 10.20, 10.15 sahaja. Make it short and simple. Okay, teruskan love, like and share. Thank you very much. Thank you very much. Baik,
Apa lagi saham yang saya sharekan semalam? QS, nice. Lagi? Lagi. A-Rank. Lagi saham apa lagi? Senko. Tulis. Tulis. Tulis guys. Tuliskan. Komen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini keadaan pasaran kita menongkok lagi 15 mata kepada 1585, paling tinggi 1590 mata KLCI pada hari ini, melambung lagi. Okey, volume yang didagangkan bagaimanapun lebih rendah 4.38 bilion bernilai 3.25 bilion ringgit. Berbanding semalam 4.5 bilion bernilai 2.89 bilion ringgit. Bursa Malaysia hari ini mengatasi kebanyakan pasaran bursa yang lain di dalam region Asia. Okey. Seperti Hong Kong, China, Korea Selatan dan Indonesia. Yang lainnya mencatatkan kerugian. Kemungkinan pengumuman barisan kabinet yang dinanti-nantikan terus kembali menarik keyakinan para pelabur terhadap kepimpinan Malaysia yang baru ni. So, itu adalah salah satu faktor dia mengapa KLCI naik lagi pada hari ini. Okay, dalam masa yang sama kalau kita lihat reserve persekutuan AS US reserve US reserve menurunkan petunjuk untuk mengurangkan pembelian aset semasa simposium Jackson Hole pada hari Jumaat merosot. Kerana pandangan yang meruncing, mungkin berkembang kerana varian Delta. Okay? Varian Delta. Ya juga kita ni dah, orang kata apa, tak habis dengan COVID-19 ni, ada varian Delta pula. Yang lebih bahaya daripada COVID katanya. Yang tidak load terhadap vaksin. Ialah yang dimasukkan tu vaksin, virusnya virus COVID. Yang varian Delta apa benda pula kan. Maksudnya satu lagi penjahat dia kan, varian Delta. Antara yang mendapat, sebab hari ni pun banyak saham-saham yang naik. Sektor-sektor pun kebanyakannya naik. Jadi antara yang dapat sekejap saya tunjukkan kalau boleh. Bismillah. Teruskan, terima kasih. Teruskan love, like and share. Tag nama kawan anda. Hari ni, for your information, sistem ada breakdown sedikit. Sistem platform Maybank ni. Sekarang pun under maintenance. Kan? Under maintenance. So, dia tendang semua. Siapa yang nak masuk, dia tendang semua. Tahniah. Kepala otak. Tahniah kepala otak. Aduh, sabar je lah nak. Okay, katanya apa yang merangsang pasaran hari ini antara indeks yang ada. Okay, antara indeks yang kita nak perhatikan adalah perladangan, plantation. Antaranya plantation. Semalam saya ada share tak saham-saham plantation sebelum ni? Plantation stocks. Alumni. Kalau dengar apa yang saya cakap ni, plantation stock, ada tak saya share plantation stocks? Okay, Alhamdulillah. So, ini adalah plantation stocks guys. Ini adalah plantation index. Menokok. Hari-hari naik guys. Oh my god. Okay, so kalau dalam plantation stock, kita biasa tengok saham apa? Saham apa yang anda perhatikan? Banyak saham plantation stock. Kita tengok dulu saham plantation. Saham plantation guys. Kita tengok dulu saham plantation. Apa khabar nak? Ini khabar dia. Sama. Sama dengan indeks tadi. Sama nak. Kemudian apa lagi yang naik dalam plantation?
yang naik dalam plantation? Banyak KLK pun plantation juga. Oh, sama. Plantation naik juga. Lagi apa? Yang nama besar-besar lah. FGV kita tengok. FGV. Ya tak ya je lah ni. FGV ni dia tumbang ambing keuntungan dia ni. Naik juga. Wah, betul padu ni. Amboi. Gitu lagu dia. Lagu FGV Itu hari ada penjualan saham ataupun demand yang nak ditawarkan untuk menjual saham FGV adalah pada sekitar RM1.30. So kekal lah RM1.30 tu sampailah sekarang. Paling tinggi tu hari naik sampai 1.67. 1.67. Ini ada pengumuman untuk dipanggil sebagai apa? Corporate action, privatization, tak silap saya privatization untuk diprivatekan FGV ni akan datang dikabarkan tidak lagi JLC macam dulu, tapi diprivatization kan. Diswastakan. So nilai sesaham yang ditawarkan adalah RM1.30. Okay, so far so good. Sampai sekarang pun naik lagi. So maksudnya nilai syarikat FGV, aset-aset FGV sebenarnya mengikut pandangan kepada shareholder dekat dalam FGV ni sebenarnya RM1.30 tu murah. Bagi mereka murah. Sebenarnya aset-aset mereka ni besar, tak kurang daripada RM2 katanya. Okay. Cuba korang cari apa dia punya news. Sebenarnya ada sebenarnya. Okay, so FGV pun menokok hari ni naik banyak 5 sen naik pada harga RM1.43. Okay, love, like and share, jangan lupa. Alamak, Cik Zari. SH Chan, terbaik. Cik Zari, SH Chan, apa khabar? SH Chan hari ni melenting naik, kemudian dia turun balik. SH Chan, tahniah. Cik Zahari dan alumni saya. SH Chan lagi InnoPrice. Yes, InnoPrice Plantation. Wow, amazing guys. Woo! Orang yang tak tanam kelapa sawit tapi melabur dalam saham yang tepat pada plantation stock. Tahniah, saya ucapkan tahniah. So banyak lagi plantation stock. Orang tengok R sawit rimbunan kan, rimbunan sawit, R sawit. Orang tengok je kan. Orang tengok TDM, ni penny stock lah ni. Orang tengok je. Saya pertontonkan kepada anda je ni ada naik. Lagi apa? Geng-geng kelapa sawit lah. Geng-geng kelapa sawit banyak ni. Aktif hari ni. Bukan main lagi diorang sebab hari ni indeks perladangan plantation naik 88 mata. Indeks perkhidmatan kewangan financial services naik 66 mata. Indeks produk and perkhidmatan consumer and services naik. Industri produk, industrial product and services. Industrial product and services naik 3.2 mata. Industrial product and services dalam tu yang kita nak bincang ini, metals. Alright. So metal kita tengok industrial product and services, industrial product and services, industrial product and services, industrial product and services, sub. Mana nak ni? Ni dia. Okay, melenting juga hari ini indeksnya Hari ini melenting sekali lagi kepada, ini nama dia dah 4 white soldier dah ni, dah bukan 3 dah masuk 4 dah. Dah masuk 4 white soldier dah. Jemput minum kat rumah masing-masing. Andal. QES, Primetal, betul? Okey, semalam kita dah bincang banyak tu, bagus. Yes, MyEG pun ada. Terima kasih, madam. So, indeks ini, dalam indeks ni ada macam-macam sub-index. Ada macam-macam sub-sektor dalam industrial product and services. Industrial product and services index ada beberapa lagi kategori.
subsektor dia. Antara yang naik hari ni yang menarik perhatian adalah bahagian metals, bahagian steel. Steel, ada tak? Steel. Banyak steel. Okay. So, steel naik. Semalam kita bincang pasal P metal. Betul? Kita ada bincang pasal P metal semalam. Dan keadaan P metal hari ini menokok sehingga resistant. Saya nampak macam keadaan dia pada resistant lagi. Belum betul-betul nak breakout resistant, belum. Tapi pada resistant. Keadaan dia pada resistant di situ. Ini adalah leader. P metal adalah leader dan dia dalam salah satu counter 30 indeks ataupun 30 counter utama yang mengira indeks KLCI. P metal. Dan trend dia uptrend. Trend dia uptrend. Dan saya ada share semalam antara saham yang anda boleh perhatikan dalam metals tema, subsektor metals adalah saham A-Rank. So hari ni A-Rank juga menokok naik sebanyak 1 sen setengah kepada harga 64.5 guys. Okay. So adakah sudah terlambat? No. Relax. Esok ada masa lagi. Tapi yang paling best sekali saham penny stock yang paling melenting kuat siapa nak tahu? Penny stock yang paling melenting dalam metals adalah AYS. Dia steel and metal. So ini paling jahat lah. Paling menganjing. Paling menyedihkan lah. Kalau tak ada lah. Kalau orang tak ada dalam ni, paling menyedihkan. Tapi, alumni saya, kalau ada alumni yang sedang dengar kat dalam ni, tolong komen. Bila saya sentuh tentang saham AYS ni? Bila kita ada bincang-bincangkan tentang saham AYS? Ada tak saya bincang-bincangkan dengan anda saham AYS sebelum dia naik sampai 54.5? Kenaikan ini sebanyak 15 sen setengah hari ini saja. Ini disebabkan oleh pengumuman quarter result dia semalam. Tak silap saya ada pengumuman quarter result dia baru keluar semalam guys. AYS ni baru keluar semalam. Jadi itulah yang berlaku yang berlaku pada hari ini untuk saham AYS. Tak silap saya keputusan dia quarter result baru keluar semalam 25/8 dan quarter on quarter adalah sebanyak kenaikan 91%. Keuntungan dia dalam ringgit adalah 32.3 juta ringgit. 32.2 juta ringgit berbanding suku pertama yang sama, sebab ini adalah suku pertama dalam bulan 2021. Sebab dia punya end of the financial year adalah setiap 31 Mac. Okay, so ending last year punya adalah 31 Mac. Masuk April, Mei, Jun. April, Mei, Jun. Genap 3 ni, first quarter bagi dia April, Mei, Jun. Keputusan dia bulan ni, bulan 8 ni. 6, 7, 8. Baru dapat keputusan, iaitulah kenaikan sebanyak 579% berbanding tahun lepas pada kuarter yang sama. Dulu first quarter yang sama, tahun lepas bulan yang sama dia mengalami kerugian negatif 6.7 juta. Tetapi pada tahun ini bulan yang sama dia mencatatkan keuntungan sebanyak 32 juta ringgit. Okay, meniaga bagus. Dan harga steel memang tengah menaik sekarang ni. Harga raw material tengah menaik. Harga steel pun menaik dekat pasaran. Orang nak buat construction, nak buat rumah semua, terbeliak mata sikit lah kan. So harga kos untuk membina bangunan, rumah dan sebagainya meningkat. Harga kos meningkat. So mau tak mau, tu yang saya nampak. Rumah-rumah sekarang ni dah dibuatnya lebih kecil lagi. Ada yang 20 kali 70, ada yang 18 kali 60. So dah kecil, dah semakin kecil untuk mengekalkan harga lama tapi hanya dapat space yang terhad bagi setiap rumah sekarang rumah-rumah sekarang kan.
itulah dia. Jadi keuntungan syarikat AYS Ventures Berhad melonjak naik dan mendorong ke arah kenaikan ataupun demand yang sangat-sangat tinggi pada hari ini untuk saham AYS. Okey, saya nak beritahu, memang saham ini tengah naik, melantun naik. Sabar dulu. Sabar dulu. Ada yang dah tangkap pucuk, saya ucapkan semoga berjaya lah dapat jual akan datang 54.5. Saya bajet esok turun lah esok. Mohon kepada dia, saya mohon dia turun balik lah kepada harga 37.5. Oops, I did it again. Oh, minta maaf. Kalau anda terpegang saham ini, saya minta maaf. Saya bajet dia untuk berdagang saham ni, tapi dia telah terlalu mahal. Bagi saya lah, bagi saya personally, harga yang berada pada harga 54.5 ini terlalu mahal bagi saya. Yes, dia memang jana keuntungan. Memang ini macam double. Dulu 16 juta, sekarang 30 juta. Memang terbaik. Tapi sekarang saya nak beli dah mahal sangat. Kalau saya nak beli, memang saya dah beli dekat sini dah. 38, 39 sahaja. Alumni boleh beritahu tak bila saya share saham AYS ni itu hari? Datuk cakap, Datuk Prolexus, ada pernah dengan coach bincang, tapi bila yang sedih tak beli. Tak apa, jangan risau. Jangan risau. It takes time lah Datuk. It takes time. Kalau tengok kat sini pun sama juga. Volume besar. Jadi dah naik, turun balik. So sabar saja, monitor saja. Monitor saja. Kunci kejayaan seseorang dalam perdagangan saham adalah practice. Practice and practice and practice. So dia punya kunci kejayaan tu, anda perlu konsisten. Konsisten monitor. So belajar daripada saham AYS, kenakan pula dengan saham-saham yang lain ke, yang belum tukar, yang belum menunjukkan prestasi kewangan dia, yang bakal menunjukkan prestasi kewangan yang tinggi. Cuba tengok saham apa. Ada je. So jangan risau. So ambil AYS ni sebagai case study. Ambil AYS ni sebagai case study. So ia akan melegakan kita punya emosi. Ia akan melegakan kita punya perasaan dan kita akan stabil, bertenang dan move on untuk cari saham yang berpotensi seperti AYS. Betul ke tak betul? Itu tips juga tu. Lepas ni ready untuk tema construction dan properties. Encik Zahari. Waalaikumsalam. Yang bagi salam, terima kasih. Okey. Ya, harga steel memang menaik. Okey, banyak juga saham yang dibanjiri dengan saham-saham metal hari ini, steel dan sebagainya. So saya tadi semalam saya memang sarankan untuk tengok saham A-Rank lah. Di mana prestasi kewangan dia pun not bad, very good, bagus salah satunya. So harganya pun belum terlalu melampaui batas. Macam AYS harga dah melampaui batas, dan kepada yang belum masuk, jangan try nak menadah leher tengkuk kat situ. Sabar dulu, kan kena pancung nanti. So berhati-hati semasa memilih saham. A-Rank antara saham yang bagus. Jadi anda boleh tengoklah juga kan. Tapi dia punya quarter result mungkin bulan 9 nanti. Untuk saham A-Rank. Oh ya. A-Rank. Quarter result dia mungkin kebarangkaliannya bulan 9 nanti. Bulan 9. So, belum lagi belum masuk lagi. So, hampir. Bulan 9 jangkaan untuk quarter result yang keempat bagi saham A-Rank. A-Rank. So, basically saya nak beritahu ni. Siapa nak dengar tips saya malam ni? Apa tips yang saya nak sampaikan ni? Basically ini rahsia dia lah. Benda ni pun saya dah beritahu pada alumni saya. Untuk bagi orang kata apa? For your information, bagi pendapat ataupun pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya dan alumni saya dalam Premier
Setiap hari kita adakan live trade setiap hari Isnin sampai Jumaat. Setiap hari trading day lah, trading day Isnin sampai Jumaat. Kalau public holiday-nya dalam hari Isnin ke hari Selasanya, public holiday tu kita tak buat lah live trade, so cuti lah, kalau bursa tu cuti. Tapi for your information, saya buat live trade setiap hari konsisten. First saya buat daily morning market update and live trade technical review setiap hari start hujung bulan 5. Hujung bulan 5, kalau anda tengok indeks KLCI memang sedih lah. Hujung bulan 5 kita buat kat sini. Tapi kita punya orang kata apa? Ini kat sini, kami buat kat sini. Kami start kat sini hujung bulan 5. Kami start kat sini, dan semasa itu cabaran dia adalah hujung bulan 5 tu kami menerima tekanan lah, dengan pasaran yang tidak memerangsangkan sehingga pasaran menurun, sehingga tahap sini, dan hari ini pasaran menokok menaik. Alhamdulillah, kami konsisten keep on live trade setiap hari without fail, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, so setiap hari kami trade, ada live trade, dan sebenarnya kemanisan bila anda buat live trade setiap hari ni akan anda jumpa saham-saham yang belum breakout. Itu yang padu, itu yang perlu. So sekarang ni banyak saham-saham yang dah menaik, melambung. Sebenarnya persediaan untuk kita membuat penjualan dan mengambil keuntungan. Banyaknya macam itulah. Okay, so cabaran yang kita harungi daripada hujung bulan 5, setiap hari live trade sampai sekarang secara konsisten, okay, sewaktu pasaran menurun tu, bayangkanlah macam mana kita boleh survive dan gain profit. Actually ada seminggu 2 minggu gain profit, seminggu gain profit, seminggu 2 minggu ada gain profit. Dalam keadaan pasaran menurun pun dapat trade dan profit pada saham-saham tertentu. Okay, pada saham-saham tertentu. Dan kalau pasaran sangat elok macam ni, okay, memang banyak saham yang sedang bullish uptrend, tuan-tuan dan puan. Okay, so bila kita dapat mengharungi cabaran semasa KLCI menurun dan kita survive, bagaimana agak-agak kalau alumni saya ni dalam keadaan sekarang? Dan dalam keadaan sekarang ni, pasaran yang menaik, lagi senang tak kita nak buat profit? Cuba bagi pendapat anda. Lagi senang tak kita nak generate profit? So pengalaman yang kita dah terapkan kepada alumni sejak penurunan indeks sekalipun, kita konsisten hari-hari trade. Waktu hari raya haji. Waktu hari raya haji. Lepas raya saya buat ni. Lepas raya, lepas tu menuju ke hari raya haji. Lepas tu geopolitik tak stabil. Macam-macam ombak yang kita harung. Sap guys. Macam tu guys. Buat macam tu guys. Jadi alhamdulillah. Siapa yang alumni boleh tolong? Alumni boleh komen sikit aktiviti kita sepanjang orang kata apa? Mengharungi liku-liku kehidupan di dalam live trading kita setiap hari semasa pasaran menurun. Dan elok sangat saya tawarkan kepada anda kat luar sana, anda boleh subscribe kita punya live trade group kalau anda nak join live trade group setiap hari tu Isnin sampai Jumaat. So tolong klik link yang ada, tanya admin untuk macam mana nak join live trade setiap hari tu. Okay, so dekat sini apa yang saya janjikan adalah kita akan mengasah skill kita berdagang saham bila kita konsisten setiap hari ada live trade. First of all, saya memang takut nak buat live trade setiap hari. Tapi itu semua saya percaya gerak Allah SWT. Saya nak bantu alumni saya lebih tajam dia punya skill perdagangan. So saya kena hari-hari ngadap benda ni kepada mereka secara konsisten agar momentum untuk mereka yang dah belajar KSTA, technical analysis dan sebagainya diterapkan setiap hari. Dan saya tunjukkan carta kat mana nak buat entry dan sebagainya setiap hari perdagangan. Yang saya janjikan adalah
ketajaman skill. Skill perdagangan tu akan lebih tajam, lebih tajam, lebih tajam lagi. InsyaAllah tak banyak, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Lama-lama you akan biasa dan you dah mahir. You akan mahir. InsyaAllah itu yang saya janjikan. Okay? Sebab saya tunjuk semua apa yang ada. Saya tunjuk apa yang ada semua. So saya tanya macam orang kata apa yang saya buat ni, saya share kat alumni dekat screen semua. Faham tak? Jadi kalau anda nak merasai, anda tanya admin kita macam mana nak subscribe live trade setiap hari dengan coach dalam group premier tu. Thank you very much guys. Ya, betul. Tak boleh tamak, betul. Datuk kata tak boleh tamak dan gelonjor, betul. Ya. So nanti anda nampak, nanti tuan-tuan nampak macam mana konsep saya berdagang saham dalam trading hari-hari tu. Kita ada cara dia, insya-Allah. Mana link tu nak join tu admin? Link yang saya kat dalam tajuk ni, link yang saya letak kat dalam tajuk ni, boleh capai tak link tu? Link sekarang ni lah. Link. Kejap link. Ada satu lagi saya nak bagi percuma. Kalau anda semua nak lah. Iaitulah satu lagi yang kita panggil sebagai yang ni saya letak link kat komen. Saya letak link kat komen tu. Anda boleh tengok link tu. Okay. Link tu ada kat situ. Pilih mana satu. Tapi kalau nak, saya nak bagikan satu kelas online percuma. Kelas online coaching percuma. Tajuk dia Mula Labur Saham Berkualiti. Siapa kat sini yang nak join? Kita punya Saya anjurkan insya-Allah, alhamdulillah. InsyaAllah kalau tak keberatan hari Isnin, kita anjurkan kelas saham online coaching bertajuk Mula Labur Saham Berkualiti. Macam indah tak dia punya tajuk tu? Tujuan utama dia adalah untuk bantu anda generate profit. Itu tujuan utama saya. Okay? Nak bantu anda generate profit dengan saham-saham yang kita bincangkan nanti dalam Mula Labur Saham Berkualiti. Okay? So, siapa yang nak, sila komen. Nak? Okay, daftar dekat situ. Percuma saja. Mula Labur Saham Berkualiti. Kat situ ada. Link kat situ. Link. Pin. Okay. Untuk yang nak subscribe ni, subscribe apa? Daily live trade kami. Daily live trade ni. Berikanku masa. Sedikit masa. Okey, sekejap ini adalah kita punya plan lah plan kita okey pada so plan kita adalah pada ni 30 hari bulan 30 hari bulan 8. 30 hari bulan 8. Okey. 30 hari bulan 8 2021 9 malam Mula Labur Saham Berkualiti. So insya-Allah kalau anda berrezeki join kami kat dalam Mula Labur Saham Berkualiti, ianya percuma untuk anda. Tujuan utamanya adalah untuk bantu anda pilih saham yang berkualiti, yang mampu menjana keuntungan di dalam pelaburan saham anda. Okey? Ianya percuma. Siapa nak? Sila komen laju-laju. Nak join. Nak join. Tombol laju. Terus register kat situ. Link dah ada dah guys. Yang nak join pula. Yang nak join untuk apa? Subscribe daily trading. Daily live trade. Yang nak subscribe daily live trade. Saya boleh sharekan kepada anda di sini.
uh, daily live trade daily live trade. Okay, daily live trade kat sini saya sharekan. Ada tak? Jumpa tak guys? Tu link dia. Okay, daily live trade. Okay, kat situ link dia. Okay, daily live trade. Cuba tanya admin kita kalau nak join macam mana. Daily live trade. Okay, daily live trade. Kalau nak join macam mana nak join daily live trade tu. Alright, okay. So, saya nak share kepada anda malam ni. Terima kasih kepada yang bertanya, yang sudi nak join. Terima kasih. Saya nak share kepada anda saham-saham yang dalam metal tadi. Okay, kita ada kan saham-saham yang dalam metal tadi tu. Kita bukan metal tapi saya dah sharekan salah satu saham A-Rank. Okay, A-Rank saya dah sharekan kepada anda semalam. Okay, so berpotensi atau tidak? Masih lagi berpotensi. Cuma saya tinggalkan kepada anda strategi entry. Okay, entry strategi anda perlu belajar lah. Buat keputusan, perlu ada entry strategi, perlu ada strategi exit emergency, perlu ada strategi take profit. Okay, 3 benda ni penting dalam membina trading plan. Okay, membina trading plan. Sekarang ni dah pukul 10.30. Betul, sekarang dah pukul 10.30. Saya kena cakap cepat. Okay, saya nak share very simple and sweet. Steady lah sekejap guys Antaranya saham ni banyak yang menaik hari ni. Okay, tadi saham yang saya dah share kepada alumni lain lah Saya dah share kepada alumni premier tadi dalam kategori metal tu lain. Dekat sini saya sharekan A-Rank. Okay, A-Rank antara salah satunya. Kemudian anda boleh perhatikan juga saham PA guys. PA Resources ni. Dalam kategori metal juga, diam tak diam, PA Resources ni dia ada metal juga Dia memang ada metal Diam tak diam lah kalau anda tak perasan, anda kena perasan lah lepas ni dia juga ada involve dalam green technology so ini adalah syarikatnya syarikat website PA Resources. Okay, PA Resources. Capabilities, billet casting, extrusion, fabrication. Okay, so barang-barang dia ni melibatkan fabrication ni semua ada steel guys ada metals so benda tu melibatkan apa? Melibatkan cost of raw material. So bila dia nak kena chargekan kepada customer, awak nak saya bina apa, awak nak saya reka apa, ni semua charge dia. Harga barang dah naik sekian-sekian. Nak tak nak, kena bayar juga. Customer kena bayar pada PA Resources. Dan dia ada juga tema solar, tuan-tuan dan puan. Tema solar frames. Dia buat tu semua ada kena mengena dengan solar frame guys. Right? Billet casting. So, dia memang banyak cerita pasal dia pun ada involve lah kategori dia dalam steel juga. Dia bukanlah menghasilkan steel, produce steel, tapi dia gunakan steel tu sebagai raw materials dia untuk buat fabrication, untuk buat apa tadi yang dia sebutkan tadi. Billet, casting, so dia punya barang raw material lah. Raw material memerlukan steel atau metals lah. Lebih tepat lagi metals So harga metals, harga steel kat pasaran orang kata apa, tak stabil dan kebanyakannya sudah menaik. Sudah orang kata apa, semakin mahal cost of raw materials termasuk juga building materials. You guys kena tengok building materials punya tema. Okay, so ini salah satu syarikat yang bagus sebenarnya.
PA Resources ni. PA Resources salah satu syarikat yang bagus. Yang bagus. PA Resources. Okay, bagus atau tak bagus, saya sharekan jugalah dekat sini. Hari ni dia naik sampai 2 sen, sebanyak 2 sen setengah. Kenaikan dia sebanyak 2 sen setengah. Okay, dan anda boleh tengok dan saksikan sendiri. Ini prestasi kewangan syarikat lah. Prestasi kewangan syarikat. So, kalau anda tengok sendirilah dengan mata kasar anda, apakah pendapat anda tentang prestasi syarikat PA Resources Berhad? Dia akan umumkan untuk kuarter yang seterusnya. Kuarter keempat bulan 8 ni. So dijangkakan tak lama lagi lah. So sebelum dia melampau naik, seperti AYS, sebelum dia melonjak naik seperti AYS, kita ada berapa hari je tinggal untuk kita ada sehingga 31 Ogos ni, tapi trading day kita hanya 30 hari bulan saja. So kita hanya tinggal 2 hari trading day. Esok 27, 30 hari Isnin, lepas tu dah 31 tu dah public holiday, 31 Ogos. Tak kata cuti semua. Berehat, dia kata berehat. So, jangkaan untuk dia mengeluarkan prestasi kewangan syarikat dia untuk kuarter result yang keempat adalah pada bulan ini sepatutnya. So, nak tak nak bulan ni atau bulan depan lah. Bulan depan. Bulan depan. Hujung bulan depan. Kalau ikutkan prestasi sebenar dia, ini rank. Oh, salah. Saya baca tadi PA Resources. Okay, so PA Resources, dia pernah beri kuarter keempat, 24 bulan 8. 24 bulan 8. Sekarang dah 26. Dah terlebih. Mana kuarter result dia yang terkini? Belum keluar. Saya rasa esok, lusa, tulat, langkat, tinggal beberapa hari ni saja untuk mereka umumkan. Dan saya nampak prestasi syarikat ini agak mantap. Dan positif ataupun optimistik tentang prestasi syarikat. Saham-saham dalam steel, mereka akan mengeluarkan pengumuman. Mereka akan mengumumkan prestasi kewangan syarikat yang lebih positif. Seterusnya akan merangsang pelabur untuk membeli saham. Jadi saya nampak PA Resources ni pun salah satu saham yang bagus. Okay. Antaranya. Jadi tuan-tuan, malam ni saya sharekan satu lagi saham PA Resources untuk anda. Okay. Tolong ambil perhatian. Alumni jangan lupa tengok juga. Alumni besok kita bincang sekali lagi. Besok pagi. InsyaAllah besok pagi. Kalau tak ada aral, esok pagi kita buat live trade. Besok pagi dan petang. Kadang saya terlebih rajin, saya nak buat pagi, saya nak buat petang. Itu yang masalahnya. Dia bukan masalah pada pada anda lah, tapi masalah pada saya sebab semangat dah pula kan. Sebab KSCI naik kan. Ni KSCI dah mula naik. Jadi saya rasa excited tu lebih sikit lah. Okay. So esok antaranya. Ready Yes, time bullish ni penting untuk discuss daily live trade. Betul. So join, come on guys, join. Ada kelas percuma hari Isnin. Ada chart patterns breakout nanti 4 hari bulan September, minggu depan. Ada lagi apa? Live trade, daily live trade. So pilihlah nak join yang mana satu. Pilih semualah, lagi bagus. Okay guys, thank you very much guys. Saya harap saya dapat kongsikan sesuatu yang bermanfaat untuk anda malam ni. Any idea saya dah bagi dah. Okay. Kalau you tak ada idea nak beli saham apa, at least malam ni saya dah beri 1, 2, 3 counter yang berpotensi, berkualiti. Betul ke tak betul? Sila komen, sila berikan pandangan anda.
best ke best perkongsian saya malam ini. Okay, kalau best, sila panjang-panjangkan kepada kenalan, insyaAllah. Semoga ianya bermanfaat kepada kawan-kawan kita, kenalan-kenalan yang ada. Teruskan love, like and share. Teruskan love, like and tag nama kawan Facebook anda untuk belajar saham, insyaAllah. Semoga apa yang saya kongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada anda semua. Segala keputusan beli, jual atau hold, semuanya terletak di tangan anda. Disclaimer applied. Ini semua adalah sesi education, pendidikan. So, kalau anda untung, anda raikan bersama orang tersayang, insyaAllah. Kalau anda rugi, jangan cari saya. Cari apa masalah anda. Okay? Itu yang saya buatlah selalunya. Okay? Saya doakan yang terbaik untuk anda. Semoga setiap pelaburan sahabat syariah, tuan-tuan dan puan, memperoleh pulangan yang lumayan. Selamat malam. Saya Coach Fakrul, #trade secara tenang. I love you guys. Good night. Thank you very much.